Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Pada hari ini, kita akan belajar satu permainan tradisional yang sering dimainkan oleh masyarakat Melayu pada zaman dahulu. Agak-agak murid-murid dapat meneka permainan tradisional apakah yang akan kita pelajari pada hari ini? Oke. Permainan tradisional yang akan kita pelajari pada hari ini ialah permainan konda-kondi. Siapa sini pernah bermain permainan tradisional konda-kondi? Sila angkat tangan. Baiklah murid-murid, sebelum kita mempelajari lebih dalam lagi berkaitan permainan konda-kondi ini, lebih baik kita mengenali sejarah ataupun serba sedikit tentang permainan konda-kondi ini, kerana tak kenal maka tak cinta. Oke, sebelum itu cikgu akan memperkenalkan tentang permainan konda-kondi ini. Permainan ini merupakan ciptaan masyarakat Melayu pada zaman dahulu. Permainan ini dicipta untuk menghibur masyarakat setelah penat bekerja. Maksudnya di sini, permainan ini dicipta agar masyarakat dapat berhibur dan bergembira setelah penat bekerja seharian. Oke, permainan ini ialah sejenis permainan yang memukul kayu kecil dengan kayu panjang. Oke, perkara ini akan lebih jelas diterangkan pada slide seterusnya. Oke, permainan ini terdapat dua jenis kayu, yaitu kayu pendek dan kayu panjang. Oke, sebelum kita mengulas lebih lanjut tentang kayu tersebut, cikgu akan meneruskan sedikit pemberitahuan tentang permainan ini. Oke, permainan ini juga dikenali sebagai permainan perik mata. Kenapa dikenali sebagai permainan perik mata? Agak-agaknya murid dapat tahukah kenapa permainan ini dikenali sebagai perik mata? Oke, permainan ini dikenali sebagai permainan perik mata karena pemainnya memerlukan pikiran yang tajam dan kekuatan pemain ketika memikirkan arah yang selamat untuk menguis kayu dan mengejar kayu yang dikuis untuk mematikan pihak lawan. Oke, sebab itulah permainan ini dipanggil sebagai permainan perik mata, kerana pemainnya perlu memikirkan strategi dan berpikir dengan lebih panjang sebelum bermain. Oke, dan masyarakat India juga bermain permainan ini. Namun, permainan ini dikenali sebagai permainan konda-kondi. Oke, seterusnya cikgu akan memberitahu beberapa alatan yang digunakan dalam permainan konda-kondi ini. Seperti yang dipaparkan di dalam slide, kita dapat lihat terdapat satu kayu panjang, satu kayu pendek, dan juga lubang. Oke, permainan ini sangat memerlukan bahan-bahan yang sederhana, alatan yang sederhana. Alatan yang pertama ialah kayu anak ataupun dikenali sebagai kayu pendek. Seperti yang murid-murid dapat lihat pada raja yang telah dipaparkan dalam slide, kayu itu berukuran pendek, yaitu berada dalam lingkungan 15 cm. Oleh itu, kayu tersebut dinamakan sebagai kayu anak. Seterusnya, apakah yang murid dapat lihat pada paparan slide ini? Ya, betul. Sejenis kayu juga. Oke, apakah perbezaan gambar kayu pada slide ini dengan slide sebelumnya? Tepat sekali, kepanjangan kayu tersebut. Oke,
Dalam gambar pada slide ini, kayu ini dikenali sebagai kayu ibu. Kenapa kayu ibu? Karena kayu ini lebih panjang daripada kayu yang sebelumnya. Oke, panjang kayu ini berada dalam lingkungan 50 cm sehingga 60 cm. Oke, kayu anak pada sebelum ini berapakah kepanjangan kayu anak, murid-murid? Ya, betul. Ya, betul. Dalam lingkungan 15 cm. Pandai anak-anak murid. Ini merupakan alatan yang terakhir yang diperlukan dalam permainan konda-kondi. Apakah yang murid-murid dapat lihat dalam paparan slide ini? Lubang cacing? Tidak, ini merupakan lubang yang digunakan untuk meletakkan anak kayu ataupun kayu pendek. Oke, lubang ini dikorek dalam separuh daripada anak kayu. Maksudnya lubang ini tidak terlalu dalam. Oke, lebih kurang 7 ataupun 6 cm dan lebarnya kurang daripada 10 cm. Oke, kenapa dikatakan kurang daripada anak kayu? Karena anak kayu berukuran 15 cm. Maksudnya, kedalaman dan keluasan lubang ini dan lebar lubang ini tidak boleh lebih daripada 15 cm. Adakah murid-murid faham apa yang cikgu ajari? Baiklah murid-murid, sekarang cikgu akan menerangkan bagaimana cara untuk bermain permainan konda-kondi. Cikgu pasti semua murid-murid sudah pernah bermain permainan konda-kondi ini. Namun begitu, terdapat 3 strategi yang boleh digunakan dalam permainan konda-kondi ini. Mari kita lihat. Baiklah murid-murid, dalam permainan konda-kondi ini terdapat 3 strategi. Yang pertama, sungkitan. Yang kedua, balingan kayu anak. Dan yang ketiga ialah pukulan kayu. Dalam strategi sungkitan ini, permainan akan dimulakan dengan pemain pertama, yaitu kayu anak akan diletakkan secara melintang di atas lubang. Dan pemain pertama akan menyungkit kayu anak menggunakan kayu ibu, yaitu kayu panjang tersebut, dan menghalakan ke mana-mana sahaja arah bagi mengelakkan kayu anak tersebut ditangkap oleh pihak lawan. Namun, sekiranya kayu anak berjaya ditangkap oleh pihak lawan, maka semua ahli dalam kumpulan tersebut akan dikira mati. Baiklah murid-murid, sekarang cikgu akan mendemonstrasikan bagaimana strategi sungkitan ini dilakukan. Seperti yang murid-murid dapat lihat, cikgu menggunakan batu bata sebagai tempat untuk meletakkan kayu anak. Baiklah murid-murid, beginilah contoh bagaimana melakukan sungkitan. Seterusnya, kita akan beralih kepada strategi yang kedua dalam permainan konda-kondi, yaitu balingan kayu anak. Balingan kayu anak ini akan dilakukan dengan cara kayu anak dilambung ke udara dan dipukul menggunakan kayu ibu, dan pihak lawan akan cuba menangkap kayu anak tersebut. Dalam balingan kayu anak ini, percobaan akan dilakukan sebanyak 3 kali. Dan sekiranya ketiga-tiga percobaan tersebut gagal, maka pemain tersebut secara otomatis akan dikira mati. Baiklah, sekarang cikgu akan menunjukkan pula bagaimana balingan kayu anak ini dilakukan. Pastikan kayu anak dilambung ke udara dahulu sebelum dipukul menggunakan kayu ibu. Baiklah murid-murid, sekarang kita sudah melangkah ke strategi yang terakhir sekali, yaitu strategi pukul kayu. Strategi pukul kayu akan dimulakan dengan kayu diletakkan secara menyerong ke dalam lubang. Lalu,
Pemain akan memukul bahagian hujung kayu anak yang terjongket dengan menggunakan kayu ibu sebelum memukulnya kembali ke hadapan. Dan strategi ini juga diberi percubaan sebanyak 3 kali. Apabila ketiga-tiga percubaan gagal, maka pemain juga secara automatik akan dikira mati. Sekarang cikgu akan mendemonstrasikan bagaimana strategi pukul kayu ini dilakukan. Beginilah yang cikgu maksudkan dengan kedudukan kayu anak yang diletakkan secara menyerong. Baiklah, setiap permainan perlu ada peraturan-peraturan yang harus diikuti dan dipatuhi oleh para pemain. Begitu juga halnya dengan permainan konda-kondi ini. Saya akan menerangkan beberapa peraturan konda-kondi yang perlu dipatuhi oleh murid-murid sepanjang melaksanakan permainan konda-kondi ini. Baiklah, seperti yang dapat dilihat dalam paparan slide, peraturan pertama yang perlu dipatuhi oleh murid-murid ialah permainan hanya boleh dijalankan secara berkumpulan saja. Di sini bermaksud, murid-murid perlu membentuk satu kumpulan, sama ada secara berpasangan, berdua atau berpasangan, bertiga ataupun berempat. Namun begitu, bilangan ahli dalam sebuah kumpulan harus seragam dengan kumpulan-kumpulan yang lain. Hal ini adalah untuk mengelakkan berlakunya ketidakadilan sepanjang berlangsungnya permainan. Peraturan kedua ialah setiap pasukan harus mempunyai satu set alat konda-kondi. Di sini bermaksud kumpulan-kumpulan tidak boleh berkongsi alat permainan antara satu sama lain. Contohnya, kumpulan E perlu mempunyai satu set alat permainan konda-kondi, begitu juga dengan kumpulan B. Mereka tidak boleh berkongsi permainan tersebut. Seterusnya, peraturan ketiga ialah hanya dua batang kayu berlainan saiz diperlukan. Di sini sama dengan peraturan kedua tadi, yaitu satu set alat permainan konda-kondi mempunyai 2 batang kayu berlainan saiz, yaitu bersaiz panjang yang disebut sebagai kayu ibu dan bersaiz pendek disebut sebagai kayu anak. Baiklah, bagi peraturan seterusnya pula ialah setiap pemain termasuklah pihak pasukan lawan tidak boleh mengacah semasa pemain pertama memulakan permainan. Mengacah bermaksud pemain yang tidak bermain tidak boleh melakukan gerak-geri untuk mengelirukan orang yang sedang bermain. Maksudnya, ketika kumpulan E melakukan permainan, kumpulan B tidak boleh melakukan gerak-geri yang mungkin akan dapat mengelirukan pihak lawan semasa melakukan permainan tersebut. Seterusnya, sekiranya pemain telah terbatal permainannya kerana melanggar mana-mana peraturan yang telah disebutkan tadi, maka kayu yang digunakan harus diberi kepada pihak lawan. Contohnya, sekiranya murid-murid dalam pasukan E ada yang telah melanggar peraturan-peraturan yang telah disebutkan, maka permainan harus diteruskan dengan kumpulan B. Okey. Peraturan terakhir ialah tentang pengiraan mata. Pengiraan mata adalah berdasarkan mengukur jarak dan ketahanan lama masa semasa bermain. Ini akan diterangkan dalam paparan slide seterusnya. Seterusnya ialah pengiraan mata. Terdapat 2 sahaja cara pengiraan mata bagi permainan konda-kondi. Yang pertama ialah mengukur jarak menggunakan kayu ibu. Kayu ibu ialah kayu yang panjang tersebut digunakan untuk mengukur jarak kayu anak yang dilempar tadi dengan lubang. Misalnya, bagi kumpulan E, jika jarak antara kayu anak dengan lubang adalah 3 jarak kayu ibu, maka kumpulan E akan mendapat 3 mata. Begitu juga dengan kumpulan yang lain. Seterusnya ialah mengira padang atau mengira satu-satunya pusingan dengan menentukan masa. Di sini misalnya, masa yang ditentukan dalam permainan konda-kondi ialah selama 1 jam, maka pihak yang
mana-mana pasukan yang berada dalam permainan paling lama, maka pasukan tersebut akan dikira sebagai pemenang. Itu saja dalam pengiraan mata. Baiklah murid-murid, kita telah pun sampai di penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, sebelum Cikgu menutup pembelajaran kita pada hari ini, Cikgu akan memberikan link kuis permainan susunan huruf bagi mengukuhkan pemahaman murid dalam permainan konda-kondi. Itu sahaja daripada Cikgu. Sekian, terima kasih.